kasih pada yang bertanya. Untuk makluman Yang Berhormat dan Dewan Mulia ini, projek loji rawatan air Langat 2 bertujuan bagi memastikan kelangsungan bekalan air terawat bagi Lembah Kelang sehingga tahun 2025, di mana akan menaikkan reserve margin air terawat daripada 3.8% kepada 10%. Kerajaan Persekutuan melalui pengurusan aset air berhad ataupun PAAP melabur lebih daripada 4 bilion secara pinjaman untuk projek loji Langat 2 yang mampu membekalkan air terawat sebanyak 1,130 juta liter sehari bila ia siap sepenuhnya pada tahun 2023. Ini tidak termasuk peruntukan berjumlah 3.9 bilion bagi membawa air mentah daripada empangan Kelau di Pahang untuk dirawat di loji Langat 2. Projek Langat 2 kelak akan diserahkan kepada pengurusan air Selangor Sdn Bhd ataupun air Selangor berdasarkan perjanjian penstrukturan semula industri bekalan air Selangor yang ditandatangani pada tahun 2014. Air Selangor dijangka membayar balik sewa pajakan berjumlah 232 juta setahun kepada PAAP selama 45 tahun. Kadar sewa pajakan ini adalah lebih rendah kalau kita bandingkan dengan kadar komersial yang lain, kerana pinjaman PAAP ialah pinjaman yang dijamin oleh Kerajaan Persekutuan. Tuan Yang Dipertua, sebagaimana pelaksanaan projek-projek lain, peruntukan ke atas projek ini akan diterjemahkan dalam bentuk tarif yang bersesuaian dan bagi memastikan air Selangor mampu membayar sewa pajakan kepada PAAP. Ini merangkumi kos keseluruhan pembangunan projek dan kos operasi air dan kos operasi loji yang meliputi kos rawatan, agihan, perkhidmatan pelanggan dan pentadbiran. Dalam perkara ini, penting bagi memastikan kemampuan keuangan air Selangor dapat operasi dan rakyat mendapat bekalan air bersih yang mencukupi menjelang tahun 2023. Saya ingin beri jaminan dan Dewan Yang Mulia ini bahawa sebarang semakan tarif air di seluruh negara, termasuk Selangor, Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Labuan dan sebagainya, akan diambil kira soal pelbagai pihak yang terlibat dalam pengurusan air, dan pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara sebagai badan kawaselia industri air negara akan melakukan perundingan perbincangan. Walau bagaimanapun, saya ingin tegaskan bahawa dalam situasi rakyat berdepan dengan bebanan ekonomi yang teruk, pandemik COVID-19 yang masih belum selesai, tekanan bebanan hidup, saya ingin beri jaminan Dewan Mulia ini, kerajaan tidak akan menaikkan tarif air dalam situasi rakyat masih terbeban ini. Berarti kerajaan akan menanggung kos dalam situasi susah. Sebagai kerajaan prihatin dengan tawaran pelbagai yang telah diberi, kita jamin bahawa rakyat tidak perlu risau dalam situasi yang kritikal begini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya persilakan Yang Berhormat Datuk Haji Hasanuddin untuk soalan tambahan pertama. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya juga sebenarnya telah menghubungi Kerajaan Selangor sebelum menyiapkan soalan ini dan mereka juga memberi jaminan kepada rakyat bahawa mereka juga tidak akan menaikkan harga air tersebut. Saya ingin merujuk kepada berkaitan dengan kejayaan Langat 2 ini. Saya ingin merujuk kepada kenyataan SPAN yang mengatakan bahawa penggunaan air individu di Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya adalah sebanyak 222 liter sehari. Ini lebih tinggi 30% daripada kadar yang disyorkan Pertuan Bangsa-Bangsa Bersatu sebanyak 164 liter air. Jadi bila kita dah nampak keadaan seperti ini, sejauh mana kerajaan akan memanfaatkan sungai-sungai lain, sumber-sumber air bersih daripada negeri lain seperti Terengganu, Pahang, Perak, Kedah untuk disalurkan ke negeri-negeri yang memang kekurangan air seperti Melaka dan juga di Pulau Pinang dengan menggunakan Sungai Muda. Mohon penjelasan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Terima kasih Berhormat. Yang bertanya. Saya ingin jelaskan bahawa kadar penggunaan air di Selangor dan negeri lain sebagaimana yang telah dimaklum sebenarnya lebih tinggi daripada apa yang sepatutnya. Penggunaan normal bagi air dalam konteks negara, target kita tahun 2030 ialah 160 liter sehari bagi seorang pengguna. Tapi di Selangor 220 liter sehari.
Berarti kita perlu galakkan kempen kesedaran supaya penjimatan air berlaku dan supaya kos walaupun harga air ini sangat rendah tetapi rakyat tidak perlu bermewah-mewah dengan air yang ada. Bagi soalan kedua, untuk makluman, kita di peringkat kementerian sedang melakukan satu kajian teliti bagi mewujudkan suatu highway air. Ya, highway air ini bagi menampung keseluruhan bekalan air bagi negeri-negeri yang punya banyak sumber air macam Pahang, Terengganu. Empangan Kenyir saja boleh menampung 4 buah negeri, Tuan Dipertua. Di waktu yang sama kita dapati ada beberapa negeri yang memang berdepan dengan masalah air agak kritikal, terutama musim-musim kemarau. Jadi kajian sedang dibuat supaya suatu mekanisme dapat kita cari supaya negeri-negeri yang banyak air ini dapat berkongsi sumber dengan negeri yang kurang air. Untuk itu, dalam jangka pendek kita sedang merangka beberapa program supaya dam ataupun loji air berhampiran di antara dua negeri dapat kita wujudkan. Untuk makluman, sekarang dalam proses kita sedang membuat perundingan di antara Kerajaan Melaka dan Negeri Sembilan. Di mana air Negeri Sembilan ini punya ada lebihan dan Melaka ada kekurangan, tapi loji bersama akan diwujudkan berhampiran supaya kita berkongsi sumber dan berkongsi kesenangan dan kesusahan waktu mana negeri-negeri lain jiran kita tidak ada bekal air. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Kuala Krai. Saya persilakan Yang Berhormat Kuala Krai untuk soalan tambahan kedua. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan saya ialah apakah apakah tarif air ketika ini membebankan rakyat berbanding dengan kos sara hidup yang lain di Malaysia, dan apakah ada ataupun terdapat perbandingan tarif-tarif air mengikut negeri seluruh negara? Mohon penjelasan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Pertama sekali kita harus mengakui bahawa tarif air di negara kita ini rendah, ya, berbanding ke peluang-peluang hidup yang lain. Sebagai satu perbandingan saya ingin menyebut di sini, tarif air yang dibayar oleh pengguna pada pembelanjaan sebulan ialah hanya 5% saja. Berbanding elektrik 34%, komunikasi 17%, saluran TV berbayar 13%, internet 28%. Tapi untuk air hanya 5% saja. Jadi oleh kerana itu, bila kita tengok perbandingan beberapa negeri-negeri lain, tarif air ini tidak sama di antara satu negeri dengan negeri lain. Walaupun kita yang penting kepada kita ialah pihak kerajaan berusaha semaksimal mungkin untuk selesaikan bekal air bagi rakyat. Tapi di waktu yang sama, rakyat juga perlu sedar bahawa dia perlu penjimatan penggunaan air, dan kalau kita bandingkan penggunaan tadi jelas bahawa yang kita belanja untuk air ini sangat minima, hanya 5% saja berbanding internet 28%. Jadi saya harapkan mudah-mudahan kita bergerak ke arah bagaimana kesedaran perlu dibina bagi seluruh rakyat dan kerjasama yang baik daripada semua pihak diperlukan pada peringkat ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Sekarang saya mempersilakan Yang Berhormat Tuan Lukanisman bin Awang Sauni